الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat i'tikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allumi, tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala, insya-Allah. Jadi baik, pada malam ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mau'izah. Surah apa? 80 199. Jauh tu 199. Saya tanda, ya, saya tanda ni. Saya tanda 204. Ya. 199 sebab tak ada tanda sini. Tu tanya dulu. Okey, baik. Muka surat 204 199. Tak habis lagi lah itu ni. Tak habis lagi lah. Oh, 200 lah. Muka surat 200. Siapa yang ada kitab muka surat 200 sebelah 199. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada malam ini, amat penting hadir hati dalam solat. Baik. Perkara keempat untuk mencapai sifat khusyuk dalam solat ialah al-haibah. Al-haibah dalam bahasa Melayu disebut hebat, ya? Ataupun dalam konteks kita solat, hebat ni merujuk kepada Allah hebat. Bukan kita rasa diri kita hebat, tapi Allah itu hebat sehingga kita rasa gerun bila nak menghadap kepadanya. Maknanya antara cara nak dapat khusyuk, nombor 4 kita belajar pada malam ini, bila sembahyang kena hadirkan Allah itu Tuhan yang maha perkasa, maha agung, hebat, gerun kita. Sehingga kan bila kita menghadap kepada Allah ini, solat ni kita mari menghadap kepada Allah. Kita datang menghadap Allah, kita tak main-main. Kita perhati setiap tindak tanduk kita. Nah, kan? Pernah bagi contoh. Nah, sebagaimana kalau kita nak menghadap yang di Pertuan Agong. Ingat tak hari tu kisah waktu pertabalan Perdana Menteri? Nah, dalam apa? Pertabalan Perdana Menteri baru. Lepas tu ada juga situ mufti wilayah. Dia tugas dia baca doa dalam acara tu. Yang di Pertuan Agong adalah dekat dia punya kursi tu, singgasana dia tu. Waktu mufti wilayah ketika itu baca doa, dia tersilap sebut nama yang di Pertuan Agong. Pucat Lesi Tok Mufti tu. Nampak peluh. Kamera pula HD. Dalam TV nampak. Sudah. Nampak apa, kenaling. Orang Ganu, orang Kelantan ni kenaling. Dudak takut tuanku marah. Tuanku duk sengih dah aku. Dia sengih dah, bagi dia lucu lah. Bagi orang kita hak gerun ni, rakyat biasa marhin ni takut tuanku murka. Itu cerita rakyat dengan raja. Ini hamba dengan Tuhan. Tu rakyat dengan raja punya cerita. Ni kita ni solat
hamba dengan Tuhan. Makna bila kita datang menghadap kepada Allah, kita kalau boleh seboleh-bolehnya tak nak berlaku yang tak sepatutnya berlaku dalam solat. Dah, kita rasa apa nak main-main ke, nak lebih kurang ke, nak galik ke, menyebabkan solat kita itu seolah-olah menghadap kepada Allah dalam keadaan main-main. Ya, sebab tu dihadirkan hati kita waktu kita solat, rasa Allah ni hebat. Sebenarnya kita tak rasa ni sebab tak kenal Tuhan. Kita tak kenal Tuhan ni siapa. Orang semayang, kita semayang. Orang doa, kita doa. Ikut semata-mata ikut. Tapi kalau kita mengenal, kita datang solat, kita nak menghadap kepada siapa? Iaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha segala-galanya, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki segala sifat-sifat yang melambangkan kehebatan, keagungan. Ya, kita menghadap kepada Allah, Raja segala raja, Malikul Mulk. Al-Malikul Mulk, nama Asmaul Husna kan, Raja segala raja. Ya, ni tadi cerita Raja Malaysia. Ni Raja segala alam semesta ni kita mari menghadap ni. 5 kali kita menghadap. Hari-hari 5 kali paling kurang. Nah, ibadat wajib kalau kita datang, kita buat, datang menghadap 5 kali ni, itu adalah suatu tuntutan hamba. Ibadat sunat yang kita lakukan, itu menandakan kesyukuran kita. Nah, kalau sembahyang maghrib tadi menandakan apa dia? Kita hamba ketaatan kita. Bila kita buat sembahyang sunat itu menunjukkan syukur kita kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita, zahir dan batin. Makna kata semakin banyak kita sembahyang sunat, semakin retilah, kenallah kita Allah, semakin berterima kasihlah kita kepada Allah. Dikatakan hamba yang bersyukur. Baik, jadi kena hadir haibah, rasa gerun. Lama kita sebut kan, saya tak kita semayang ni kena hadap, kena rasa betul-betul lah, kena ambil sifat ni, muraqabah. Apa itu muraqabah? Dia dua, bukan muraqabah, musyahadah. Dia satu musyahadah, satu lagi muraqabah. Jadi untuk semayang tu kita cuba merasa musyahadah. Musyahadah ni macam mana? Kita merasakan bahawa Allah berada di hadapan kita. Mana kita nampak Allah duduk depan kita. Tak main-main lah kita. Tadilah macam menteri nampak Tok Agung, Sultan duduk depan dia. Yang di Pertuan Agung tu duduk depan dia. Dia nampak, lepas tu dia takut tu. Ya, bukan Tok Agung duduk kat bilik lain, dia bilik lain tak. Betul-betul menghadap. Itu jadi takut sungguh tu. Jadi yang pertama musyahadah. Dalam solat kita cuba praktikkan kita merasa yang Allah berada di hadapan kita, yang memang kita mari menghadap kepada-Nya. Satu lagi disebut muraqabah. Muraqabah ni apa dia? Raqib, rasa dekat, rasa hampir. Muraqabah ni adalah tahap nombor 2. Nombor 1 musyahadah, nombor 2 muraqabah. Tak dapat rasa Allah duduk depan kita, kita merasa dan kita yakin bahawa setiap tindak tanduk kita itu Allah tahu, diperhatikan. Nah, kalau nombor 1 kita duk rasa lah, nampak tu syahadah, penyaksian, saksi. Nampak kita rasa Allah di depan kita. Yang nombor 2 muraqabah tadi, dia tak dapat rasa Allah depan dia, tetapi dia rasa dan dia yakin bahawa dia sentiasa diawasi. Ni nombor 2 ni CCTV. Nombor 2 ni CCTV. Maknanya dia tahu dia duduk sini, diperhatikan, ada kamera duduk tengok dia. Kalau nombor 1 tadi apa dia? Allah duduk depan dia dah. Ini orang panggil maqam ihsan yang kita nak letak dalam solat. Baik, jadi bila Allah berada di hadapan kita, gerunlah kita. Tak buat main-main lah. Sehingga kan ulama tambah sikit lagi, Allah depan kita, belakang kita ni neraka dah. Salah sikit, tak kena sikit, Allah tiup ke, Allah jentik ke, terjun masuk kita dalam neraka belakang tu. Maknanya kalau Allah murka pada kita, kita buat main-main, maka habis binasa lah kita.
Itu kegerunan. Maknanya kita perhati sungguhlah. Mulut kita, kita perhati. Hati kita, kita jaga lugu. Baik. Tidak sama gerun dengan manusia. Kerana kalau makhluk ke, manusia ke, binatang ke, kita gerun ni sebab dia ganas, gedebe, samsing, baran. Kalau binatang, harimau, dia takutlah dia punya ni kan, kena makan, kena faham apa. Gajah takut kena pijak. Tak ada lagi dengan cerita orang kena makan dik gajah. Kena pijak gajah ada. Gajah tak makan orang. Nah, apa lagi? Hantu. Takut hantu, muka buruk. Muka hudung, takut cekik, takut cakar, takutnya apa, bergantung atas belakang atau pinggang. Takut hantu. Takut kepada makhluk ni menyebabkan kita lari, kita nak jauh. Jangan pergi dekat dengan harimau, jangan pergi dekat dengan gajah, jangan pergi lalu kawasan ada hantu tu. Istilah dia macam tu lah kalau dengan makhluk. Tapi kalau dengan Tuhan, makin kita takut sebenarnya jadi terbalik. Jadi makin kita nak dekat diri kepadanya, makin kita lama nak sujud. Itu orang takut. Makin banyak kita selawat, berzikir, kita istighfar, empuk sikit, empuk nyawa. Baik. Orang yang benar-benar hebat akan menyebabkan manusia pula merasa gerun kepadanya ketika berhadapan, dan jika berada di belakang pun tak berani nak kata. Ni Tok Guru, level Tok Guru lah. Dia bukan level pemimpin, level Tok Guru. Tok Guru ni depan-depan pun kita tunduk hormat, belakang Tok Guru pun kita tak berani kata. Kalau pemimpin kita kata juga, depan-depan kita tanam tu tangan lah. Mana tahu, tengok-tengok ada duit sampul kat tangan kita tu. Tapi kalau Tok Guru tak buat macam tu, belakang depan kita jaga, sebab kita betul-betul hormat. Kalau manusia ni gerun hormat, izzah dia. Baik, seterusnya perkara kelima pula, untuk kita tambah lagi perasa untuk kita khusyuk ni, adalah dengan meletakkan rajak. Rajak, apa itu rajak? Ya, ini kalau kalimat lain, rujuk. Rajak, rujuk. Dia kalau rujuk ni mana? Kita balik asal lah. Nak kembali ke tempat asal, rujuk kembali. Jadi rajak ni apa dia? Kita balik kepada Allah, yang mana kita ni sebenarnya bergantung kepada Allah. Kita ni bergantung kepada Allah. Dan maknanya kita menaruh harap kepada Allah. Kerana Tuhan itu, Allah itu bersifat maha baik. Siapa kata baik, maka Allah tu maha baik. Dan segala sifat pemurah penyayang tu duduk pada Allah. Sudah pasti sebagai manusia kita pula yang banyak dhaifnya, banyak lemahnya, banyak kurangnya, maka kita perlu kepada sesuatu tempat untuk kita bergantung. Bergantung pula tadi kepada Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuat. Lepas tu baik pula. Jadi kita jadi gantung harap ke dia lah. Kalau ada orang kaya tempat kita, kaya, mewah, adalah hebat semua tu kat dia. Tapi dengan orang tak baik, tak ramah, kedekut, agak-agak kita pergi bergantung ke dia tak? Taklah. Tapi Allah ni segala sifat-sifat hebat duduk kat dia. Bahkan segala sifat-sifat kebaikan duduk kepada Allah juga. Menyebabkan kita rasa kalau duduk di bawah Tuhan ni, puas hati betul, terjamin betul hidup kita. Kalau kita duduk bawah orang, kita letak atas dia ni, kita jamin atas diri kita. Dia ni boleh jadi time sehat je, dia boleh tolong kita. Time dia sakit, time dia banyak duit je, dia datang tolong kita. Cuba time dia sempit, muka dia pun kita tak jumpa. Sebab sesama makhluk. Makhluk ni boleh jadi ada suatu ketika dia nampak dia boleh memberi bantuan kepada orang. Itu pun sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah untuk dia, bukan milik asal dia. Itu milik asal Allah, Allah bagi pinjam. Dia ni maknanya jadi macam orang tengah je lah.
Orang tengah sebenarnya bantuan untuk kita. Jadi lalu kot dia suruh sampai ke kita. Jadi orang tengah je. Tapi kadang-kadang orang tengah pun tak jadi orang tengah. Dia pula kena tolong diri dia sendiri. Ya, sebab sama-sama kita bersifat makhluk yang lemah. Tetapi kalau dengan Allah, tidak ada sebarang keraguan, yang mana keperkasaan, kehebatan Allah. Baik Allah memang betul-betul kita puas hati, yakin kita akan ditolong. Jadi ar-raja ini adalah kita menaruh harap kita kepada Allah, yang mana tercetus di hati kita harapan dan kebergantungan hidup kita hanya kepadanya. Baik, sebelah pula. Apabila Allah mempunyai kelebihan daripada segala makhluk, sudah tentu bagi manusia ada perasaan ar-raja, yakni menaruh harap menjadi hambanya. Nya tu siapa? Allah yang maha segala-galanya tadi, yang setia jika pun tidak boleh menjadi orang yang besar. Nah, kalau kita jadi hamba yang setia pun tak apa dah. Tak jadi wali, tak jadi hamba besar, ni maknanya hak hebat-hebat lah. Jadi hak setia pun tak apa dah. Ingat kata. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya sudah menjadi sunnatullah, ketetapan daripada Allah, yang mana manusia ni dia rasa diri dia tu lemah dan memerlukan kuasa lain untuk dia minta tolong. Nah, sudah sunnatullah, memang benda already sudah diinstal. Maknanya dalam diri kita dah ada. Allah letak siap-siap dah, yang mana kita akan rasa perlu kepada kuasa lain untuk kita minta tolong, hak lebih kuat daripada kita. Sebab tu untuk nenek moyang hak dulu-dulu, orang dulu dah, yang tak dapat, kita panggil tak mendapat hidayah, petunjuk, bantuan daripada Nabi dan Rasul. Maknanya dia tak dapat nubuwah, tak dapat ni lah, ya, tak ada Nabi dan Rasul tempat dia yang tolong ajar kenal Tuhan ni. Ada agama yang disebut sebagai apa dia tu? Animisme. Agama animisme, yakni percaya kepada Tuhan. Ada semangat-semangat lah, semangat-semangat hutan, pokok besar, apa lagi, gunung. Ni hak dulu-dulu ni. Sebab pokok besar ni nampak hebat, nampak hebat, menjadi tempat berteduh, ada buahnya. Kalau apa boleh jadi tempat selamat, ada sebagainya lah. Pokok hebat zaman dulu gitu je lah. Ataupun bukit yang tinggi sebab dia nampak besar dan sebagainya. Jadi menyebabkan dulu memang sebab dah ada dalam jiwa kita perlu kepada hak lebih kuat untuk kita minta tolong bergantung. Maka hak nampak ketika tu pokok-pokok itulah. Sehingga kat zaman dahulu juga gunung-gunung ni menjadi tempat, kita kata macam tempat keramat lah, tempat mulia. Mereka percaya bahawa roh-roh orang dahulu, mana kalau ada orang mati, roh tu semua kumpul dekat atas gunung. Macam tu dia punya kepercayaan dahulu lah. Menjadikan tempat-tempat tinggi ni biasa menjadi tempat suci. Perasan tak? Dalam banyak-banyak cerita tak, tempat-tempat ibadat ni atas bukit kebanyakan. Perasan tak? Itu antara asal muasal dia. Antara asal dia. Tempat tinggi ni tempat suci, dianggap tempat suci. Roh-roh pun duduk situ, dia kata. Jadi roh-roh yang baik-baik naik atas bukit, roh-roh yang jahat tenggelam bawah bumi, kena seksa dalam bumi. Dia punya pemikiran ataupun apa yang mereka dapatkan dahululah. Yang ni cerita tak ada Nabi ni. Baik. Bila ada Nabi, Nabi tunjuk, Nabi luruskan balik mana hak sepatutnya. Baik. Kemudian, maknanya ar-raja itu sudah menjadi ada sebenarnya. Cuma raja kepada siapa? Harap kita kepada siapa? Kepada Allah. Allahus Samad, kan? Allahus Samad. Ada zikir dia. Allahus Samad. Dia baca ulang tu. Zikir ni dua. Dia zikir boleh jadi, sebut mengaji pun jadi. Sebab ayat Quran kan, surah Al-Ikhlas ayat yang
Kedua ke ketiga? Kedua. Nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cuba buat zikir. Boleh buat zikir ni. Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Buat terus buat. Nanti dapatlah sesuatu tu. Hak dapat tu rasa sendirilah. Baik. Tapi kita bukan fikir hak dapat tu. Kita nak tanam atas diri kita ni bahawa ya Allah, aku betul-betul bergantung harap hanya kepadamu. Kekurangan-kekurangan aku, lemah-lemah, malah-malah aku ni ya Allah, aku balik rasa kepadamu ya Allah, tolong bantu. Mana buruk tolong buang, yang mana kurang tolong tambah. Kita minta pada Allah, kan? Baik. Perkara ke-6 dan terakhir yang perlu ada untuk capai khusyuk, iaitu al-haya. Al-haya, alif lam ha, ha pedas, ya alif hamzah. Al-haya, bukan kaf al-haya. Apa maksud al-haya? Malu. Kan Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Nabi juga kata, akulah orang yang paling malu di kalangan orang-orang beriman. Orang perempuan ni malu, memang dia ada sifat malu. Orang perempuan ni Allah bagi dia malu lebih sikit pada orang lelaki, kebiasaannya. Kerana sifat malu inilah orang perempuan terpelihara. Terpelihara daripada apa? Daripada sifat, minta maaf sebutlah, mungkin daripada sifat kurang akalnya. Sebab orang perempuan bukan macam kurang akal, dia macam lebih mengedepankan emosi berbanding rasional. Orang lelaki dia rasional lebih, emosi kurang. Sebab tu orang perempuan kata orang lelaki tak faham. Orang lelaki pula orang kata, kita kata orang perempuan bodoh sangat, tak cerdik pula. Balik kata lah. Sebenarnya saling melengkapi. Dan orang lelaki tak faham sangat, orang perempuan kena jelaskan. Allah tak ada empati, tak ada simpati, nak ikut logik dia je. Tu pula mengepek balik. Balas lah. Kawan tu semeh, kawan yang angkat balik, lepas tu kawan dia pula semeh balik. Main gitu lah. Sebenarnya saling melengkapi. Tapi kerana sifat malu tadi, maka perempuan terpeliharalah sifat-sifat tadi. Nabi kata, aku lebih malu daripada anak gadis, anak dara. Maknanya malu Nabi tu lebih kuat daripada malu seorang anak dara sunti. Jadi menunjukkan bahawa betapa tingginya iman. Sebab malu ni sebagaimana iman. Jadi orang yang beriman ni orang yang reti malu. Orang yang reti malu. Tak jumpa orang beriman dah tiba-tiba duk joget tengah jalan. Kan? Duk joget tengah jalan, duk joget dekat taman, duk joget dekat mana lagi, bawah jambatan. Yelah, konten demi konten. Konten apa? Konten tok-tok tu lah. Tok-tok tu. Demi konten. Datang masjid pun demi konten. Guys, saya datang masjid hari ini. Saya nak tengok macam mana jamban masjid ini, tandas masjid. Jom kita lihat guys. 1000 orang tengok jamban. Demi konten dah. Jadi kalau ada malu dia tak buat gitu. Jenis joget-joget ni. Tapi itulah membudayakan benda yang kita kata ni lah tak melambangkan iman. Dia joget menyanyi boleh kerana ianya hiburan. Boleh ni makna kata harus. Tetapi kalau joget-joget ni, yang kalau kita tengok secara adat tempat kita, kalau berjoget dia jadi hina, dia jadi murah. Betul tak? Jadi murah kan? Dia gelak-gelak tu. Dia kalau atas betah lain, itu kesenian budaya kita tak kata murah, kita hargai je ni tu. Joget merapu ni, dia ni telah bukannya dia masuk kursus tarian, tidak pun. Maknanya dia ikut ni lah viral-viral ni saja. Nampak murah, maruah diri, jual macam tu saja demi konten, demi nasi lemak seputih. Kan dia ada gift nasi lemak, lepas tu bunga ros,
Kan? Demi gift. Demi gift. Dah nak benda tu. Hilang maruah dia. Tidak ada malulah. Dalam solat kita nak malu dengan siapa ni? Malu dengan Allah. Apabila kita buat solat, kadang-kadang sebelum kita solat, manusia ni dia menunjukkan sifat membesar diri, rasa hebat, sombonglah, sombong. Rasa cerdik, rasa gagah. Sama ada daripada sudut kata-kata ataupun perbuatan. Padahal apabila dia lihat diri dia itu, kalau nak dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain pun, kita dah kalah total. Kan ada satu video sains kan. Mula-mula dia tunjuk diri dia, aku, diri dia. Lepas tu dia zoom sikit lagi, dia duduk dalam rumah dia. Zoom sikit lagi, kampung dia. Lepas tu daerah dia, negeri dia. Bila kampung pun, kepala dia pun dah tak nampak dah. Sebenarnya orang kata diri dia hebat tadi. Kita naik kapal terbang lah. Bila naik kapal terbang, kamu duduk atas tu, ada tak nampak orang berjalan? Tak nampak dah. Tak nampak dah orang berjalan. Kita nampak paling-paling pun nampak benda, petak. Atap rumah pun kita tak cam rumah siapa-siapa. Tak boleh nak cam rumah kita, tak cam dah. Sebab kita duduk tempat lebih tinggi. Itu kalau tempat. Kalau zoom lagi, Asia Tenggara, Asia, benua, lepas tu bumi. Lepas bumi pergi ke apa panggil ke orbit sistem suria. Sistem suria lah, masuk planet. Lepas sistem suria pergi ke galaksi. Lepas tu pergi ke intergalaksi, multiverse, apa semua. Keluar habis dah. Lepas tu jumpalah siapa-siapa lah, Beros ke siapa ke kan. Baik. Jadi keluar kita, bila kita dah keluar daripada bumi, kita ni tak ubah daripada seperti satu pasir tadi. Bila kita keluar daripada bumi, kita tak nampak, tak ada nilai pun. Tapi hak ni hak kata hebat tadi, hak rasa hebat. Tak malunya kita. Seluruh alam, cakrawala apa semua ni, langit dan bumi, nampak ke tak nampak, berapa jenis dimensi apa semua tu, yang buatnya, yang ciptanya Allah. Tapi kita kata tak nampak, tak ada nilai pun sebenarnya. Kalau bila zoom daripada atas, tak nampak Tuhan pun, jadi sombong, tak dengar kata. Nak suruh malu ni, tak sedar diri orang. Maka sewajarnya orang kita ni lah merasa malu apabila kita sedar benda. Ketahuilah bahawa kepada hadir hati itu, punca utamanya adalah sebenarnya himmah. Ada 6 perkara kita nak bincang tentang cara-cara nak khusyuk tadi. Tetapi kesemuanya kita boleh simpulkan kepada himmah. Apa itu himmah? Himmah ni sungguh-sungguh nak ke tidak? Kita nak ke tidak khusyuk ni? Tu sebenarnya. Kita nak tak sembahyang khusyuk ni? Himmah kita, sungguh-sungguh kita, kehendak kemahuan kita, baik, hasrat kita. Menunaikan solat bukan kerana disuruh atau dipaksa sesiapa, tetapi kerana kemahuan kita sendiri. Kita yang berkehendak. Kita yang berkehendak. Maka hudurul qalb, iaitu hadir hati, akan hadir kepada orang yang nak. Siapa yang yang terluhu, siapa yang berkehendak, menuntut akannya. Tidak hadir hati kecuali apa-apa yang menjadi hasratnya. Kebanyakan kita solat sekadar solat. Main apa? Main maghrib. Tu saja dia fikir, setakat tu je. Cuba kita fikir jauh. Ya Allah, aku nak sembahyang maghrib. Aku nak berkhusyuk, ya Allah. Tolong bagi. Ada tak tadi? Sebelum kita sembahyang tadi, kita minta nak khusyuk. Ada tak? Tanya diri sendiri lah. Tak yanggut lah. Tak yanggut, tak geling. Tanya diri sendiri. Ada tak waktu maghrib nak sembahyang tadi, ya Allah, aku nak khusyuk solat, ya Allah, tolong. Kita minta doa kepada Allah. Biasa tak ada, ya Allah, aku nak sembahyang maghrib lillahi ta'ala. Setakat tu saja, paling-paling pun usalli tu saja kan. Aku sembahyang maghrib jadi makmum lillahi ta'ala Allah. Tapi elok lagi, sebelum tu lagi kita dah ada tanam. Aku nak cuba seboleh-bolehnya
berapa target kita, 80% daripada solat ni biar khusyuk, ejah macam mana pun tolak terus, tak nak bagi galik. Kalau semayang seorang-seorang mudah galik, semayang ramai-ramai pun jadi galik. Nah, kadang-kadang kita galik ke tu, Tok Imam biar baru ni, biar somat ni. Tok Imam kita duduk bahas biar Tok Imam pula. Kawan kita, Allah baru ketiga dia ni mak. Banyak gangguan time solat ni. Jadi kita minta, cuba jaga, minta dengan Allah nak seberapa banyak yang kita dapat ingat kepada Allah di dalam solat. Di dalam solat. Dia banyak gangguan, boleh jadi banyak gangguan. Mic tak kena jadi ganggu, aircon tak hidup sebelah jadi ganggu. Dah bunyi pintu orang masuk jadi ganggu. Siapa pula masuk? Dah. Lepas tu tiba-tiba bunyi kucing. Siapa pula tak tutup pintu ni? Bunyi pula. Ganggu sungguh semayang ni. Banyak kiri kanan depan belakang. Jadi kita minta dengan Allah. Satu lagi. Nah. Tiba-tiba bau durian. Siapa pula lepas bau durian ni? Kalau jadi alim sikit, hak pondok ngaji pondok ni, bukankah Nabi bersabda, siapa yang makan jerih, makan bau jangan hampir di masjid aku, durian aku samalah. Dia siap bagi dalil lah hati dia. Ria, benda dia ria. Bau durian. Jadi kalau pakar durian lain pula buat ceritanya. Ni hak ngaji agama. Dia mari dalil lah hati. Kalau pakar agama, ini durian tembaga ke, kampung ke, musangki bau macam ni. Dia fikir gitu. Satu pula nak sebut pakarnya, bau pun boleh cam. Bukan tengok buah, bukan bau pun boleh cam. Nak sebut pakarnya. Tetapi pakar-pakar itu tak terpakai sebab kita duduk menghadap Tuhan. Betul tak? Gangguan tu banyak. Jadi sebab tu sebelum solat tu ada satu target, cita-cita. Ya Allah, aku nak semayang cuba khusyuk ya Allah. Ya Allah nak khusyuk ya Allah. Ya Allah nak khusyuk. Cuba tanya Sebab itu disebut tadi himmah, kehendak hati sungguh-sungguh. Masalah kita tak pasang kehendak ni. Kita hanya semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh. Kita sebut gitu saja. Dan terakhir lillahi ta'ala, tu betul. Tetapi sebab kita ni bukan wali, patutnya bila lillahi ta'ala tu semua benda merangkumi. Sepatutnya macam tu, tapi tak berlaku kat kita. Jadi perlu tambah lagi yang nak suruh kukuh ni. Jadi letak himmah, kesungguhan kita. Daripada kesungguhan itulah kita menjaga apa dia? Jaga faham, tafahum, faham makna. Lepas tu ada ta'zim. Kita belajar sebelum kan? Tafahum, ta'zim, apa lagi? Khauf. Lepas tu apa tadi? Yang keempat tadi apa? Haibah. Lepas tu raja. Lepas tu haya. Tu bahasa Arab lagu tu. Jadi barulah kita jaga-jaga 6 perkara tadi. Ianya berasal daripada himmah kita, kemahuan kita, kehendak kita nak khusyuk, nak ke tidak. Ataupun kita hanya ibadat jalan saja dah. Jalan saja dah. Jalan saja, lalu saja kita. Dia kena fikir itu. Ada kemahuan kita. Hati seseorang akan bertindak menurut himmah, yakni hasrat. Orang yang sentiasa bergantung hidup pada ihsan ibu bapa, dia tidak ada hasrat, dia tidak ada cita-cita, himmah untuk berusaha mencari kelebihan rezeki atau kekayaan. Contoh, anak orang kaya, mak ayah dia kaya, jadi dia tidak ada kehendak sendiri, tidak ada cita-cita pun nak belajar pandai-pandai, nak bina empire dia sendiri, tak ada cita-cita. Buat apa? Dah harta dah cukup 7 keturunan, buat apa lebih susah-susah jadi bila ayah dia dah kaya, mak ayah dia dah kaya, anak tadi dia tidak ada cita-cita. Sebab kita biasanya kerja ni untuk cari harta, nak hidup. Dia ni harta dah ada, tak perlu kerja lah. Betul? Kita ni kerja sebab nak harta. Harta ni untuk apa? Untuk makan minum kita, mudah kita nak hidup. Dia ni tidak ada, tak perlu nak kerja dah sebab harta dah ada.
Jadi bagi orang macam ni, dia macam tak ada cita-cita sangatlah nak lebih kembangkan diri dia. Tidak ada himmah. Hasrat hati dia sendiri, dia hanya lalu saja hidup, berpoya-poya. Makan mana ada. Ya. Hal ini kerana mereka berpendapat apa guna bersusah payah, sedangkan makan minum, harta mewah semua sudah disediakan, sudah ada. Ya. Apabila suatu urusan menjadi tumpuan dan hasrat hati manusia, maka hati akan hadir mengenai perkara tersebut, sama ada suka atau sebaliknya. Anggota zahir menuju destinasi di mana hatinya sedang berada. Hadir hatinya dalam solat atau tidak sebenarnya terletak sejauh mana seseorang itu rasa perlunya solat itu dilaksanakan. Baik seperti seorang pemain bola, dia nak hebat dalam apa? Dalam free kick. Dalam free kick. Baik. Macam mana dikatakan dia, macam mana dia boleh jadi specialist dalam free kick? Dia yang pertama juga latih memang akan ajar, semua akan dapat basic yang sama. Tetapi dia punya himmah, dia punya hasrat dia, lepas habis latihan dia duduk latih lagi sama-sama. Biasa kan? Pak Star ni dia akan tambah lagi 2 jam. Latihan habis pukul 6 petang. Lepas pukul 6 tu, itu lepak, baliklah pergi kedai kopi, pergi makan mana-mana tu. Dia duduk lagi sampai maghrib, tambah lagi sejam setengah. Maghrib setengah. Ataupun dia lanjut sampai pukul 8. Semayang kat stadium, ataupun semayang kat padang tu. Kalau semayang lah. Tambah lagi, sebab apa? Dia nak dapatkan tune. Dia nak dapat, sebab dia ada himmah, hasrat, cita-cita, supaya dia ni betul-betul pakar lebih pada orang lain. Maknanya ada kesungguhan. Samalah dalam solat. Sama dalam solat. Maknanya kalau nak dapatkan khusyuk, sebenarnya kalau ikut kaedah tadi, teori sama lebih kurang. Tok guru ajar, ada dah. Dah kita sebut dah ni. Lah kita dah ada. Tinggal kita buat. Buat pula, teori kita buat. Buat pula, buat ni buat ramai-ramai. Macam tadi ada jurulatih, ada tok imam. Itu semua dapat. Itulah. Tapi kalau nak dapat lebih lagi, kena bawa dalam sembahyang sunat pula. Kalau nak dapat lebih lagi latihan dia untuk khusyuk, kena buat dalam sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang ikut tok imam, kita kena ikut Allahu Akbar tu. Contoh sujud terakhir ni. Sujud terakhir ni jangan lama sangat. Takut apa? Sebab jangan bagi terlebih 3 rukun. 3 rukun ni macam mana? Baca doa tu 1, syahadat 2. Duduk apa? Naik tu, duduk tahiyat akhir tu. Duduk tahiyat akhir tu rukun ke sunat? Duduk tu. Duduk tahiyat akhir tu rukun. Baca tahiyat akhir rukun. Ya, rukun lah ke? Betul. Duduk rukun. Baca rukun. Qauli. Qalbi itu hati. Qauli. Qauli. Qala. Qauli. Qalbi itu qalbu, hati. Lepas tu selawat. Selawat tu rukun ke sunat? Selawat rukun. Mengucap sunat ke rukun? Mengucap. Masa tahiyat akhir, cerita tahiyat akhir ni rukun. Jadi berapa dah tu? Sekarang ni ceritanya waktu imam imam dah naik duduk tahiyat akhir, kita duduk sujud lagi, nak baca panjang lagi doa apa semua. Soalan saya, kalau kita ikut imam, kita tak boleh lebih daripada 3 pergerakan, 3 rukun. Maknanya bila masuk mengucap tu, habis dah pada kira. Sebab tu jangan lama sangat. Ya, melainkan kalau kita niat mufaraqah,
kita telah berpisah daripada imam. Jadi kalau kita masih lagi ikut makmum, kita masih lagi jadi makmum, kita tak boleh lama sangat sujud tu. Okey, baik. Jadi himmah seseorang dibuktikan melalui usaha dan tindakan kita, kemahuan kita nak kepada khusyuk tadi. Kalau kita baca sebelum lagi, dia mula daripada niat, daripada ilmu, daripada tempat, pakaian, semua tu persiapan kita nak dapatkan khusyuk. Boleh tak kita sembang khusyuk dalam keadaan pakai seluar ketat wajib? Dah. Boleh tak saya tanya? Boleh. Pakai wajib ketat, sebab dia pergi auto ketat lah. Nak semayang tu tai rokok, berangin pula rasanya belakang. Kalau ada budak nakal, dia pergi letak colok situ pula, dekat celok tu. Letak lidi ke, nampak lorong sangat ni. Kat kredit ke. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak pakaian pun dah menyebab mengganggu kita. Kalau pakaian-pakaian hak busuk hak ni mengganggu belaka tu. Baik. Jadi himmah itu dijaga semua. Start daripada sebelum solat, ketika hendak solat, sedang solat dan selepas solat. Pasca solat pun dia masih lagi ada usaha dia untuk mengekalkan. Antaranya wirid-wirid tu lah, istighfar apa semua tu, doa. Itu semua tu penjagaan dia, himmah kehendak dia yang betul-betul nak kepada khusyuk dalam solat. Sebab apa nak sangat khusyuk dalam solat? Sebab dalam atas dunia ni, antara nikmat hak paling besar, nikmat khusyuk tadi lah. Kan? Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un. Nombor satu sekali syarat nak berjaya sebagai orang beriman, kena khusyuk. Nombor satu sekali. Tak ada dah. Bukan kata kena berusaha. Nak berjaya kena belajar pandai-pandai. Nak berjaya kena usaha sampai jadi kaya. Tak. Nombor satu sekali khusyuk. Lain tu dia ngikut dah. Nombor satu sekali untuk berjaya dunia dan akhirat, khusyuk dalam solat. Pentingnya khusyuk dalam solat. Baik. Hati sentiasa hadir, khusyuk apabila menyedari betapa mustahak dan pentingnya solat itu dilaksanakan dengan baik dan cermat. Kerana apabila dia dibangkitkan di akhirat kelak, perkara pertama yang disoal adalah solat. Hati manusia tidak, jika tak memberi kerjasama, hati manusia kalau tak beri kerjasama dan tidak hadir sewaktu solat, tidak bererti dia akan kosong tanpa sesuatu. Bahkan dia merayau-rayau dan tertumpu kepada perkara mustahak yang lain. Biasanya yang akan terpaut di hati adalah urusan dunia. Maka akan adalah dia memikirkan tentang untung rugi perniagaan dan dunia yang lain. Hati ni tak ada kosong. Dia ada benda saja, akan ada sesuatu dia tengah fikir. Jadi kalau kita tak waktu tu kita tak fikir ataupun kita tak isi dengan solat, maka benda lain akan isi tu, akan masuk. Maknanya waktu solat, sebab tu lama ajar supaya tafahum tu, supaya faham. Kurang-kurangnya itulah menjadi isi hati kita. Tapi kalau tak faham satu perkara, menerawang, kelainan jadinya. Dia tak sedar yang dia tengah sembahyang, sedangkan dia sembahyang. Sebab tu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sujud, naik balik, Allahu akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Patut baca Fatihah, baca at-tahiyyah. Sebab apa? Menerawang lah tu. Dia tak boleh kontrol diri dia. Diri dia autopilot jadi gitu lah. Autopilot sesat pula. Dah. Banyak berlaku, pernah berlaku? Pernah berlaku tak? Pernah berlaku lah belaka kita ni. Ralik juga kan. Baik. Jadi kalau tak diisi dengan ingatan tentang solat, maka benda lain akan terjadi. Dah.
Sebab kenapa mulut? Hati duduk lain dah tu, tapi mulut sebut. Sebab tu panggil autopilot. Nah, dia gerak sendiri. Kita tak kontrol. Nah, macam kita dia jantung tak kontrol. Nah, dia keluar sendiri je tu. Bila kita sedar, tengok sembahyang, inna solati. Kenapa inna solati? Ataupun asyhadu alla tengok duduk gini, asyhadu alla ilaha illallah. Ni bukan tahiyat ni. Baru sedar, astagfirullahalazim, baca balik Fatihah. Sebab apa? Dia duduk fikir benda lain tadi. Dia duduk fikir, adalah benda-benda yang dia fikir tu. Nabi berkempen agar umat rajin menunaikan salat. Sabda baginda yang maksudnya, tidak ada salat yang lebih berat kepada orang munafik yang dilakukan secara berjamaah lebih daripada salat isyak dan subuh. Bagi orang munafik, benda yang paling berat adalah sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjamaah. Kalaulah mereka tahu ganjaran pahala pada kedua solat itu, nescaya mereka akan datang juga walaupun dengan keadaan merangkak. Kalau kita tahu keutamaan, kelebihan solat subuh dan isyak berjamaah, maka kita akan datang walaupun kena merangkak. Merangkak ni macam mana merangkak? Maknanya tak ada kemampuan nak berdiri pun sanggup datang. Kita ni bukan sekap diri, berlari pun boleh. Tapi tak nak datang juga. Nabi kata kalau ada kita panggil apa ni? Kalau dia tahu tentang kelebihannya. Macam ni lah, macam ni. Contoh mudah lah. Contoh mudah, ada YP datang kampung kita, dia nak bagi 5,000 seorang. Kita tahulah 5,000 tu nilai, kita tahu. Dalam sampul tu ada dapat 5,000 seorang. Yang tak pernah keluar rumah pun jadi keluar rumah. Yang duduk sebab dia kata seorang-seorang. Dia tak kira wakil keluarga tak boleh wakil, kata tak boleh wakil seorang-seorang. Dia duduk terbaring lama dah. Kata ayah tu kalau ikut tak larat ni, tolong sewa wheelchair lah. Sanggup pergi cari wheelchair sewa dekat pinjam ke pau sekejap dekat klinik kesihatan tu. Mari dah unggah daripada Kati nak bawa juga pergi Balai Raya. Sebab apa? YP tu nak bagi 5,000 seorang. Kalau tahu akan kelebihannya, pasti walaupun merangkak sanggup dah. Ibarat mudah lah tu. Tapi sebab solat ni pahala tak nampak, tak payah tu Ni dah 5,000 tadi nampak. Kalau RM10 tak pergi tak apa. Ini cerita 5,000. Tak boleh wakil. Dia cakap solat kan tak boleh wakil solat kan. Sendiri-sendiri lah. Maksudnya tak boleh wakil, kena pergi juga, kena sembahyang juga. Walaupun sakit kena duduk baring, kena sembahyang juga. Sama lah tadi. Kalau tahu kelebihan, sampai sanggup merangkak, walaupun kita sakit tak boleh berdiri berjalan, sanggup datang juga. Tapi itulah sifat orang munafik. Dia berat sembahyang subuh, dia berat sembahyang isyak. Oleh itu tiada hilah atau alasan untuk menghadirkan hati khusyuk kecuali ditumpukan sepenuh hati terhadap solat. Tidak mungkin kemahuan hati boleh dipaksa, kecuali hati itu faham dan yakin dengan jelas bahawa tujuan Allah menciptakan manusia berkait rapat dengan solat. Betul tak? Tujuan Allah menciptakan manusia ni sangat berkait dengan solat. Kenapa Allah ciptakan manusia? Untuk sembah aku kan? Untuk kenal Tuhan, untuk kenal aku dan sembah aku. Dua tu saja. Kenal aku siapa, dan mari menyembah aku. Kan? Asalnya Allah saja. Kalau kita Allah sama seorang lah. Tapi kita panggil apa tu? Domain seorang tu tak kena. Tapi boleh buat faham mana Allah seorang-seorang. Tak ada siapa-siapa Allah seorang-seorang. Jadi Allah Maha Hebat segala-galanya tak terbukti, tak tunjuk. Kalau nak tunjuk siapa? Maka diciptakan alam, maknanya makhluk, untuk makhluk ni kenal siapa Tuhan. Kita lah makhluk ni, diciptakan alam. Kita ni alam lah. Masih Allah, itu alam. Selain pada Allah, itu makhluk, itulah alam. Maka Allah ciptakan makhluk ni supaya kenal dia, supaya sembah dia. Solat ni apa dia? Sama lah. Kita menyembah Allah, kita mengadap kepada Allah. Bukan
Bukan Allah jadi saja-saja nak jadi. Kita ada tujuan dijadikan untuk mengenal dan menyembah Allah. Setiap manusia harus yakin sepenuhnya akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Sebenarnya inilah persoalan yang menjadi persoalan kepada manusia. Selagi persoalan ini tak selesai, maka sebarang urusan agama, sama ada berkaitan dengan solat ataupun ibadat yang lainnya, dan segala urusan agama tak selesai ya. Jadi setiap urusan hidup kita ni, bahasa mudahnya, balik kepada Tuhan, ataupun kita nak kurang sikit lagi, balik kepada negeri akhirat. Ada timbang taruhnya. Sebagaimana seseorang yakin bahawa RM10 itu lebih baik daripada RM5, maka demikianlah sepatutnya manusia tahu bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal berbanding dunia. Kita yakin, tak ada orang yang kata RM5 itu lebih banyak daripada RM10, melainkan orang yang tak berapa, yang tak sampai dia pun synapse. Maknanya sel-sel otak tak berhubung lah. Baik, tak ada orang kata RM5 lebih banyak daripada RM10. Begitu juga dunia. Ada orang kata dunia lebih baik daripada akhirat, tetapi hak RM5 itulah yang kejar. Dunia itulah yang duk kejar. InsyaAllah sebarang perkara yang berhubung dengan akhirat diberilah tumpuan sepenuhnya oleh manusia yang yakin tadi. Nur Aisyah radhiyallahu anhu, isteri Nabi, Rasulullah menyampaikan seruan Islam dengan tidak menyatakan perkara halal dan haram terlebih dahulu. Siti Aisyah cerita, Nabi kalau berdakwah dia tak cerita halal haram dulu, tetapi dengan menjelaskan iman terhadap Allah dan hari kiamat, dosa, pahala, syurga, neraka. Dah, bila Nabi ajak orang pada Islam, Nabi nak suruh kenal Tuhan siapa. Kita hidup atas dunia ni ada tujuan dia. Kalau kita buat baik, kita taat pada Tuhan, kita masuk syurga. Kalau kita ingkar, kita tak kenal Tuhan, kita menidakkan kekuasaan Allah pada kita yang terbentang luah ke alam ni, bukti dia, kita masuk neraka lah kita. Nabi ajar macam tu. Nabi ajar macam tu. Maknanya benda tahu tauhid akidah. Nabi tak cerita halal haram. Ya, kita orang duk baru masuk Islam, dia tanya apa? Mana tudung? Sunat dah belum? Dah potong tak? Tu dua soalan bila orang masuk Islam. Kawan tu apa dia? Semayang pun tak erti, At-Tahiyat tak erti sebut lagi, Fatihah tak hafal lagi. Kita duk sibuk tanya tu lekong apa semua. Biar dia Islam elok dulu, kenal Tuhan dulu, rukuk iman, rukuk Islam dulu. Cerita dia Allah, Nabi kita ada 25 yang kita kena hafal. Cerita kat dia hak tu dulu. Biarlah dia tak pakai tudung pun. Tak payah nak kalut tukar nama. Nama dia Lizijia. Nak tukar nama Karim ke? Nak Karim Benzema. Sebab atlet sama atlet kan. Nama Lizijia. Bila masuk Islam, kita kalut lah suruh tukar Arab, bunyi Arab tu. Kalut sangat hak tu. Tu nombor 2, nombor 3. Biar dia kenal Tuhan dulu. Betul tak? Nah, ikut kaedah uslub Nabi lah. Kita macam itu tadi. Kita orang lain tak adilah. Sibuk tanya hak tu. Patutnya kita ajak dia, tahniah, selamat kembali apa gitu. Bukan convert. Convert maknanya convert ke? Convert lah. Convert ni mana yang bahasa Melayu? Kembali. Tukar. Apa dia? Ubah surat. Tu renovation. Tukar lah. Convert ni tukar kan? Dia panggil apa? Kembali ke fitrah ni panggil apa? Kembali ke fitrah. Back to nature. Back to future. Tak, maknanya dia kembali ke fitrah asal. Dia kafir sebelum ni, tak kenal Tuhan. Asal dalam diri kita, kita kenal Tuhan. Alam ruh kan. Siapa Tuhan kamu? Allah Rabbi kan. Maknanya dia hak pada kafir tak kenal, tak ingat. Dia tak ingat maknanya, tak ingat Tuhan asal. Mana kita peringat balik, dia kembali kepada agama fitrah yang sepatutnya. Patutnya kita ucap tahniah dulu. Terima kasih. Tahniahlah, dah kembali ke agama fitrah yang sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa bolehlah, mari kita boleh saya bantu untuk kita lebih dalam kenal agama ni.
Kita dah kenal lama daripada kecil lagi, dia baru nak kenal. Kita pun kamu kenal Nabi Muhammad? Ceritalah Nabi Muhammad. Cuba teka, Nabi Muhammad ni laki ke perempuan? Mudah-mudah dulu. Sebab Nabi ni kena dengan laki-laki. Baru cerita Nabi Muhammad ni mati ibu ayah mati kecil. Baru cerita. Nak sikit-sikit. Macam orang kecil-kecil ni belajar balik. Cuma sebab dia dah matang berfikir, kita jangan cerita macam cerita kartun tu. Kanak-kanak riang tu tidak. Tapi cerita satu-satu ilmu yang perlu tahu step by step. Maknanya nombor satu kena tahu ilmu akidah. Kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan, kenal Nabi. Yang semayang tu ikut sekali. Kalau dia tak hafal, orang macam ni tak puasa pun tak apa. Cuma dia belajar puasa. Macam dia walaupun dia dah besar, dia puasa sampai pukul 1 pun tak apa. Tak biasa. Perut dia tak biasa lagi. Tak tahan, sakit sangat. Boleh tak buka? Bukalah, tak apalah. Esok, cuba pula sampai pukul 2, sampai pukul 3. Tak apa, slow, sikit demi sikit. Kita tak boleh paksa orang mengaji semua lancar macam kita sekarang. Sedangkan dia ahli bantal pun tak kena. Satu persatu. Jadi Allah nilai semua benda tu. Sebab dia dalam proses nak mengenal. Kita pun tidak automatik tiba-tiba pandai macam ni, satu-satu naik. Jadi samalah dengan orang yang baru masuk tadi, ataupun kembali kepada sunnah fitrah tadi. Maka kita hargai dia, kita raikan dia, kita semangatkan dia. Kita ajak dia kenal asas-asas. Takkan kita pun tak lepas asas-asas. Kita tak payah orang baru masuk kamu tahu tak, lagi sini ada 4 mazhab. Kamu jangan ikut Wahabi. Ustaz Wahabi tu lek lu, tak perlu pun benda tu. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hadis dhaif. Kamu jangan buat pandai-pandai, nanti jadi bid'ah masuk neraka kamu. Kawan tu baru. Jangan. 10 tahun Nabi menyatakan tentang ketuhanan dan hari akhirat. Sedangkan fardu solat dan selepas peristiwa Isra Mi'raj kira-kira 10 tahun selepas kerasulan. Semayang 10 tahun lepas Nabi jadi Rasul. 10 tahun baru turun bab semayang. Nak suruh fardu semayang tu. Maknanya apa dia? 10 tahun Nabi tu ajak orang supaya kenal Tuhan, kenal syurga neraka. Iman dulu. Tanam foundation yang mantap dulu. Bila kita punya tapak kukuh ni asas, iman kita kuat, maka nak bina dengan syariat mudah. Mudah, cepat. Sebab kita dah yakin dengan Allah. Allah suruh apa-apa pun kita buat terus, tak ada masalah. Manusia mana mahu mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram sebelum mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka hanya sedia mentaati. Kita ni hanya sedia taat kepada perintah setelah adanya keyakinan kita pada hari akhirat, adanya pembalasan syurga dan neraka. Ada suatu peristiwa riwayat yang masyhur tentang penjualan susu pada zaman Sayyidina Umar. Pada suatu malam, Sayyidina Umar berjalan dan mendengar perbualan penjual susu. Orang yang jual susu, dia nak tambah air dalam susu dia tu. Maka anak dia marah. Kata, ayah jangan buat macam tu ayah. Sebab kan susu purah-purah tu dapat seliter. Kalau tambah setengah lagi dapat setengah. Tambahlah sikit air dia, putih tetap putih. Dia tambah sikit lagi. Ditegur oleh anaknya supaya membatalkan hasad. Jangan buat macam tu ayah, nanti kalau tahu ke Khalifah Umar, siap kita. Salah ke esok pagi Sayyidina Umar jalan round kat pasar, dia cuba tengok susu ni, nampak rasa tak pekat macam biasa, tak kau macam biasa lah, nampak tawar sikit. Dia bukan macam tembikai kan. Kalau tembikai ada hutan musim kemarau tu dia manis kan. Tapi kalau musim hujan dia tawar gitu je sebab air lebih. Susu pun macam tu dah lebih kurang. Kita ni kamu bagi kambing kamu minum air banyak ke yang tak jadi tawar ni? Salah ke macam tu kan, tersilap ke, takut-takut macam tu. Maka dijawab penjual susu, malam-malam macam ni mana ada Umar, katanya. Tetapi anak itu menjawab balik, wah, Tuhan kepada Khalifah Umar tetap ada dan melihat. Kalau tadi takut pada Sayyidina Umar, dia jawab balik, Tuhan kepada Sayyidina Umar, dia tahu dan boleh lihat apa yang kita buat.
dengan keyakinan seorang anak badui yang terlatih tentang, demikianlah yakinnya seorang anak badui yang sudah terlatih tentang keyakinannya terhadap Allah dan hari akhirat. Begitulah badui tadi, anak dia tu sudah ditanamkan tentang iman dan keyakinan kepada Allah. Baik, demikianlah apa yang kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak bantu kita untuk kita ni lah, dengan kita ni nak menghadap kepada Allah, usaha kita nak faham, untuk usaha kita nak khusyuk dan sebagainya, insyaAllah. Tandalah muka surat 204, mengenal solat, tidak bernyawa, tidak bermayun. Wallahu ta'ala. Tolong lipat dekat tu, tolong lipat. So, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.